Baik, kita ke Sarawak dengan perkembangan projek perumahan penjawat awam Malaysia bakal diperluas ke beberapa kawasan di negeri itu. Nur Sila, silakan. Ya Nurul, projek perubahan penjawat awam Malaysia PPAM dijangka diperluas ke beberapa kawasan lain di negeri ini. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Rizal Murikan Naina Murikan bagaimanapun berkata pembinaan projek perumahan itu bergantung kepada permintaan. Datuk Seri Rizal Murikan memberitahu setakat ini pembinaan PPAM di Sarawak adalah berdasarkan kepada potensi projek perumahan itu didiami oleh penjawat awam. Oleh itu, kementeriannya akan bekerjasama dengan kerajaan negeri untuk pelaksanaan pembinaan perumahan itu, memandangkan Sarawak juga mempunyai projek perumahannya sendiri seperti program Rumah Spektra Permata Spektra. Jelas beliau ini bagi mengelakkan berlakunya sebarang percanggahan antara permintaan dan tawaran perumahan. Datuk Seri Rizal Murikan berkata demikian dalam sidang media selepas melakukan tinjauan mesra keluarga Malaysia di PPAM Kota Samarahan. Beliau menambah terdapat 6 projek PPAM di Sarawak iaitu 2 masing-masing di Kuching dan Miri, manakala 1 projek di Kota Samarahan dan Sibu. Daripada jumlah itu, 3 projek telah siap, 2 masih dalam pembinaan, manakala 1 lagi projek dalam perancangan melibatkan sebanyak 1,595 unit. Rakyat Sarawak terus diseru supaya berganding bersama kerajaan yang stabil ke arah mencapai negeri maju menjelang tahun 2030. Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menegaskan peranan rakyat adalah penting dalam usaha memacu pembangunan berterusan di Sarawak. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari, kolaborasi kerajaan yang stabil dan kerjasama rakyat yang kukuh mampu memastikan agenda pembangunan yang dirancang dapat dilaksana dengan jayanya. Beliau juga menyeru rakyat khususnya di Miri untuk memberi sokongan berterusan kepada pasukan pembangunan sedia ada. Malah beliau berharap agar kawasan Pujut menjadi sebahagian daripada pasukan pembangunan kerajaan Sarawak menjelang hari mengundi Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-12 yang akan diadakan pada 18 Disember depan. Beliau berucap demikian pada majlis makan malam pemimpin bersama rakyat di Miri. Dalam pada itu, beliau berharap Miri akan terus dirancangkan lagi dengan pembangunan yang memberi impak kepada sosioekonomi penduduk dan negeri ini. Secara keseluruhannya, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari komited meneruskan manifesto pembangunan yang dibawa Allahyarham Pehen Sri Adnan Satem sejak menerajui tampuk kepimpinan tahun 2017. Pelbagai isu kritikal akan diutarakan menerusi kempen Pilihan Raya Undangan Dewan PRU Dun Sarawak ke-12 Disember ini. Penganalisis politik Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UNIMAS, Dr. Arnold Puyuk menjangkakan politik pembangunan pasti menjadi isu paling hangat yang akan dibincangkan. Jelas Dr. Arnold, isu ini merangkumi kemudahan asas melibatkan kawasan luar bandar. Selain itu, katanya rakyat pastinya mahu kestabilan politik agar agenda pembangunan dapat diteruskan. Sementara itu, bagi pensyarah kanan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UNIMAS, Profesor Madya Stanley, pengenalan calon baharu pastinya menjadi perhatian pengundi yang berharap membawa visi baharu. Pemilihan calon yang sesuai selain melihat dari parti juga katanya penting kerana pengundi mahu wakil rakyat yang mampu menggalas tanggungjawab. Beliau turut berpendapat isu seperti perjuangan hak-hak Sarawak dalam kandungan Perjanjian Malaysia 63 dan isu pengurusan pandemik COVID-19 juga bakal menjadi agenda yang boleh mempengaruhi pengundi. Kedua-dua mereka menyatakan demikian dalam randau khas pra-pengundian di Auditorium P. Ramlee RTM Kuching malam tadi. Randau khas pra-pengundian #KamiMilih ini merupakan platform diskusi untuk membicarakan pasca pengundian menghadapi PRU Dun Sarawak ke-12 serta impak kepada rakyat di negeri ini. Sebuah Universiti Keusahawanan Koperasi Malaysia UKKM bakal diwujudkan tahun hadapan. Ketua Pengarah Institut Koperasi Malaysia, Datuk Muhammad Ali Mansor memberitahu sudah tiba masanya institut yang telah wujud hampir 100 tahun itu memiliki institusi pengajian sendiri. Datuk Muhammad Ali Mansor menjelaskan ia dijangka berupaya melahirkan graduan yang mampu mewujudkan peluang pekerjaan sekaligus membantu menjana ekonomi negara. Sebab itu apabila adanya universiti ini, kita berharap mereka akan dapat didedahkan
Kita buat to you to I, 2 tahun di universiti, 2 tahun dalam industri. Jadi kita akan tempatkan mereka terus kepada koperasi. Bagaimanapun, beliau menambah universiti berkenaan akan dikawal selia oleh Kementerian Koperasi dan Usahawan, bukannya di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Datuk Muhammad Ali bercakap kepada media selepas seminar hybrid Riset Bisnes Koperasi di Kuching. Seminar tersebut dihadiri lebih 100 peserta itu diadakan bagi membantu usahawan koperasi untuk menghadapi era endemik COVID-19 ketika ini. Penganjuran kali ketiga E-Kolokium Pendidikan Peringkat Kebangsaan Anjuran Pejabat Pendidikan Daerah Tatau Sebau bukan saja platform guru-guru dan pentadbir sekolah berkongsi hasil kajian dan amalan terbaik, malah ia membuktikan keupayaan guru-guru yang mempunyai kemahiran ilmu teknologi maklumat menyiarkan E-Kolokium Pendidikan Kebangsaan ini secara langsung melalui platform YouTube dan Facebook PPD Tatau Sebau. Timbalan Pengarah SPPD Jabatan Pendidikan Negeri Dr. Abang Hud Abang Engkah yang turut serta dalam sesi pembentangan secara langsung di E-Kolokium Kebangsaan itu mengakui ia bukti guru-guru bukan hanya perlu hebat di bilik darjah, malah menguasai pelbagai ilmu dan kemahiran teknologi terkini. Jadi untuk itu saya ucapkan tahniah sekali lagi lah kepada semua pegawai pendidikan, semua guru yang terlibat. Maknanya kehebatan tuan-tuan bukan hanya hebatnya dalam bilik darjah, tetapi tuan-tuan hebat dalam mengendalikan program yang memerlukan skill yang tinggi. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melakukan sesi pembentangan di program tersebut di studio Green Screen PPD Tatau Sebau. Pada sesi itu, Dr. Abang Hud membentangkan perkongsian beliau bertajuk Mengurus Cabaran Pendidikan, Peranan Kita yang berkaitan isu pendidikan semasa pandemik COVID-19 ini. Ia disertai 58 orang pembentang sehingga esok, termasuk beberapa tokoh terkenal dalam dunia pendidikan seperti bekas Ketua Pengarah Kementerian Pendidikan Malaysia, Datuk Dr. Amin Senin, Guru Cemerlang Dr. Nohelmi Abdul Muttalib, termasuk beberapa pemimpin institusi dan jabatan pendidikan dari luar dan dalam Sarawak. Malah selebriti pendidikan Dr. Su Winci ditampil untuk kali kedua tahun ini dengan membuat pembentangan langsung dari Sepanyol pada hari pertama. Kemuncak E-Kolokium Pendidikan Kebangsaan Siri 3 esok akan menampilkan pengarah bahagian profesionalisme Guru KPM Datuk Dr. Azhar Ahmad dan pengarah JPN Sarawak Dr. Norisah Suhaili. Presiden Parti Progresif Demokratik PDP Datuk Seri Tiong King Sing akan berusaha mengadakan perjumpaan dengan wakil syarikat Sarawak Energy Berhad SEB bagi menyelesaikan isu bekalan elektrik di Kampung Sentosa Salim di Sibu. Datuk Seri Tiong King Sing menjelaskan penduduk di kawasan itu telah diminta membayar sendiri kos penyambungan elektrik ke rumah mereka. Bagaimanapun, respon yang beliau dapat daripada Kementerian Utiliti ialah penduduk layak untuk mendapatkan bantuan menerusi skim elektrik luar bandar Sarawak. Selain itu, Kampung Sentosa Salim juga sering dilanda banjir kilat berikutan masalah sistem peparitan yang tidak diselenggara. Saya difaham di Sentosa tahun depan 2022 sudah ada di bawah rancangan Malaysia ke-12. Kita Sarawak punya rancangan memang sudah lulus 25 juta untuk dinaik taraf semua peparitan untuk Sentosa. Beliau ditemui pemberita semasa melawat dua lokasi berbeza di Kampung Sentosa Salim Sibu. Sekian perkembangan berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri. Silakan.